Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada pagi ini cikgu akan teruskan aktiviti belajar dari rumah kita berkenaan dengan tajuk kemahiran saintifik. Kalau minggu lepas cikgu dah bincangkan tentang memerhati. Jadi minggu ni kita sambung dengan lagi 3 kemahiran saintifik, iaitu mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, dan 4 berkomunikasi. Okey, kalau kita lihat balik kemahiran saintifik yang pertama iaitu memerhati ni, yang ni cikgu dah terangkan minggu lepas. Kita hanya menggunakan deria yang kita ada untuk kita mengenal pasti ataupun untuk kita mendapat maklumat tentang sesuatu objek atau perkara. So kita gunakan deria yang kita ada, iaitu mata, hidung, telinga, lidah dan tangan ni untuk kita memerhati pada objek tersebut ataupun selain pada objek, pada situasi keadaan. Okey, untuk itu kamu boleh jawab buku latihan pengukuhan di buku aktiviti sains muka surat 1 dan 2. Ini adalah contoh buku aktiviti muka 1 dan 2 yang ada pada kamu tu. Okey, jadi kamu boleh buka dan boleh buat latihan pengukuhan lah. Okey. Okey, macam nak buat? Okey, yang pertama memerhatikan buah. Okey, apa yang kamu perlu buat? Kamu lakarkan sebiji buah lah, tak kira buah apa. Yang ni cikgu tak hadkan. Kamu boleh lukis sebarang buah yang kamu rasa okey, mudah untuk kamu lukis lah. Okey. Lukis dalam kotak ni. Okey, lepas lukis kamu perhatikan bentuk buah kamu lukis tu bentuk apa. Warna apa, permukaan luar dia macam mana, bau dia macam mana, rasa dia macam mana. Okey, untuk muka surat 2, sama juga, yang ni kamu kena lakarkan juga, tapi kamu lakarkan sehelai daun. Okey, lakarkan sehelai daun. Yang kotak keluar ni, yang keluar ni kita menggunakan kanta pembesar. Okey. Kanta pembesar maksudnya daun yang kita lukis tadi sini, bila kita guna kanta pembesar, kita boleh lihat dengan lebih jelaslah daun tersebut. Yang ni kita tengok dengan mata kasar kita lukis, yang ni kita guna kanta pembesar, kita lukis. Okey. Yang ni kamu kamu buat dengan jelas sikitlah sebab kita menggunakan kanta pembesar. Yang ni kamu lukis macam biasa saja. Okey, ini adalah kemahiran yang kedua, iaitu mengelas. Okey, mengelas ni sebenarnya maksud dia ialah kita mengumpul. Kita mengumpul sesuatu benda dengan mengambil kira ciri benda tersebut. Okey, kalau tengok contoh kutek ni, okey, dia bagi 6 ekor haiwan yang berlainan. Jadi kita nak mengelas haiwan-haiwan ini berdasarkan ciri-ciri anggota badan. Okey. So ciri-ciri dia kita tengok macam itik, burung, okey, dan penguin ni dia ada sayap ataupun dia ada kepak. Okey. Manakala harimau, tenuk dan kambing ni dia tiada kepak. Jadi kita boleh mengelas keenam ekor haiwan ni kepada 2 kumpulan. 2 kumpulan, iaitu kumpulan yang ada sayap. Lagi satu adalah kumpulan yang tiada sayap. Maksudnya kita boleh bagilah itik, helang dan penguin ni dia ada sayap. Okey, satu lagi sebelah sini yang tiada sayap. Contohnya harimau, tenuk dan kambing. Okey, selain itu kita boleh juga mengelas haiwan-haiwan ini kepada ciri-ciri lain. Contohnya haiwan berkaki 2. Mana haiwan kedua? Itik, penguin, helang. Dan satu lagi ialah haiwan yang berkaki 4. Harimau, tenuk dan kambing. Itu maksudnya adalah mengelas. Kita kumpulkan ciri-ciri benda yang sama dan kita buat kumpulan dia. Okey, contohnya ini contohlah. Contoh yang cikgu cerita tadi, haiwan tadi anggota badan ada sayap, tidak bersayap.
Jadi kita mengelas dengan cara mengasingkan dan mengumpulkan ciri-ciri sempurna dan berbeza yang diperhatikan. Okey, untuk mengelas ni kamu boleh buka buku aktiviti muka surat 3 dan 4. Yang ni dia cara jawab macam mana, dia kata kelaskan haiwan berikut mengikut cara haiwan bergerak. Gunting dan tampal gambar haiwan di sebelah. Okey, buku ni yang di tepi ni dia ada apa bahagian untuk yang kamu boleh potong potong gambar di sini. Dan kamu pilih gambar-gambar ni kamu tampal dalam kotak. Yang ni ciri pergerakan yang saya pilih, ciri pergerakan haiwan yang saya pilih. Okey, maknanya kamu tampal di sini lah. Okey, kalau kita tengok balik dia ada gambar burung, rama-rama, lalat dan dia ada gambar tikus, tupai dan kucing. Okey. So ciri pergerakan haiwan saya pilih. Awak pilih mana? Ada 6 ekor haiwan di sini. Pilih. Lepas tu nyatakan awak pilih tu ciri apa pergerakan haiwan yang awak pilih. Contohnya ada burung, ada rama-rama, ada lalat ni maksudnya mestilah ciri pergerakan haiwan yang dipilih terbang terbang. Okey, jadi ambil gambar di sini burung potong tampal lah sini. Yang ni apa dia ciri dia? Ciri pergerakan haiwan yang saya pilih berjalan ataupun melompat. Okey, boleh tulis kat sini. Okey, muka surat 4, mengenal pasti alat-alat muzik. Okey, yang ni kamu pilih dan gariskan cara alat muzik dimainkan. Okey. Drum kamu garis, tiup ke pukul. Rebana, tiup ke pukul. Harmonika. Okey, lepas tu kamu garis saja yang nombor 1 ni, nombor 2 ni. Kamu kelaskan alat muzik bawah mengikut cara alat muzik ini dimainkan. Okey, kumpulan A. Jadi kita nak tiup ke pukul. Contohnya kita nak bagi alat permainan muzik ini kepada 2 kumpulan. Satu yang boleh tiup, satu yang boleh pukul. Okey, yang tiup kamu dah pilih tadi sini. Kamu tulis balik ke dalam bentuk jadual. Sama juga kalau sini tiup, sini pukul. Pilih alat muzik di sini. Okey. Okey, seterusnya kemahiran yang seterusnya ialah mengukur dan menggunakan nombor. Yang ni adalah biasa kamu buat. Kamu gunakan paling mudah sekali ialah bila kamu gunakan pembaris. Pembaris kalau kamu perasan baris kamu dia ada nombor tepi tu. Bila itu adalah untuk mengukur lah yang paling asas yang pernah kamu buat. Okey, kalau tengok perbualan di sini ialah 2 orang murid ini dia berbual tentang berat badan lah. Okey. Ukuran berat badan, kamu ukur berat kamu. Saya mengukur berat saya dengan alat penimbang ini. Okey, berat kamu 35 kg. Kamu lebih berat daripada saya. Okey, walaupun umur kita sama tetapi berat kita berbeza. Okey, yang tadi inilah yang dia dalam buku tadi, dulu dan kanan mengukur berat badan mereka dengan menggunakan alat piawai yang sesuai. Alat piawai ini ialah maksudnya alat yang kita gunakan untuk kita membuat ukuran. Okey, tak kira lah. Alat piawai ini ialah alat yang kita gunakan untuk membuat ukuran. Biasanya alat piawai ini ialah alat yang standard lah. Okay, alat yang digunakan pakai oleh semua orang. Contohnya pembaris, alat penimbang. Maksudnya kalau kita ukur tu dia sama je. Okey, sama je. Okey, so mereka telah menggunakan kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Okey. So untuk lebih faham kamu tolong jawab muka surat 5 dan 6 buku aktiviti seperti gambar yang tunjuk ni. Okey. Kita tengok soalan dia, yang manakah lebih banyak? Balang A boleh diisi penuh dengan 2 cawan air. Balang B pula boleh diisi dengan 4 cawan air. Okey, jadi yang A ni dia hanya boleh muat 2 cawan je. Yang B ni boleh muat 4 cawan. Okey, so soalan dia, balang mana boleh mengisi air dengan lebih banyak? A ke B? Berbanding dengan balang. Maksudnya kalau B banyak berbanding dengan A lah. Kalau A banyak berbanding dengan balang B.
Okey, nombor 2, air daripada balang A dipindahkan ke dalam beaker C untuk menukar isi padu. Kemudian air daripada beaker B, balang B dituang ke dalam beaker D. Lakukan paras air pada beaker D. Okey. Jadi kamu tengok balik, air daripada balang A yang ni. A termasuk dalam ni. Banyak dia, air banyak dia, banyak ni lah. Lepas tu kita ambil balang B pula. Kita cuang dalam ni. Banyak mana air yang sepatutnya ada. Jadi awak perlu lakarkan garisan air ni. Di sini kurang ke lebih daripada yang C. Okey. Okey, so muka surat 6, muka surat 6. Yang ni kita ukur buku teks kita. Panjang buku teks yang diukur menggunakan baris ialah, di sini dia tolong ukur dah. Cuma kamu baca saja berapa cm. Okey. Berapa cm buku teks kita. Nombor 2, gunakan pembaris. Okey. Kamu ambil pembaris kamu. Cuba kamu ukur panjang A, titik A ke titik B. Dan tulis yang hasil yang kamu dapat dengan menggunakan pembaris tadi dalam kotak ni. Okey, lepas tu nombor 3, gunakan pembaris untuk membuat garisan 10 cm panjang dalam kotak. Okey, ambil pembaris. Ambil pembaris, ukur garis satu titik ke titik ini, cikgu nak panjang dia dalam 10 cm. Garis saja 10 cm. Okey. Seterusnya kemahiran yang keempat ialah berkomunikasi. Salah eja ni. Berkomunikasi. Okey, berkomunikasi ni sebenarnya dia adalah berkenaan dengan jadual. Okey, mari kita perhatikan jadual tugas kelas 2 ada. Berkomunikasi ni ialah perhubungan kita dengan orang lain. Jadi ataupun kita nak memaparkan maklumat kepada orang lain. Jadi komunikasi ni dia banyaklah. Dia ada banyak cara supaya kita dapat memberi maklumat ataupun memberi info kepada orang lain. Maksudnya kalau kita tengok jadual ni, kalau kita tengok jadual ni maksudnya kita faham. Ini adalah satu jadual bertugas di dalam kelas lah. Contohnya kalau kita tengok hari Isnin, menyapu siapa? Bersih tingkap siapa? Menyusun meja siapa? Dan madam papan putih siapa? Kan? Sama juga dengan hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis dan hari Jumaat. Okey, ini adalah bentuk komunikasi. Okey, mencatat dan membaca maklumatlah antara bentuk kemahiran komunikasi lah. Kemahiran komunikasi juga boleh dilakukan dalam bentuk gambar, carta dan model. Ini gambar. Ini bentuk komunikasi juga. Tengok gambar kita tahu. Gambar ikan. Carta. Ini contoh carta. Graf. Ini bentuk graf dan model. Model ni bentuk model macam gambar. Macam benda yang bentuk model. Okey. Okey, seterusnya ialah kita tengok latihan muka surat 7, 8 dan 9. Okey, so cikgu tekan di sini, cikgu sebenarnya cikgu nak terangkan macam mana nak tahu, macam mana kamu nak jawab lah. Okey. Okey, yang soalan muka surat 7 ni, sambungkan titik bagi melengkapkan gambar bawah. Okey, kamu tengok nombor ni, gariskan, buat titik dan kamu akan melihat satu bentuk haiwan lah. Okey, apakah nama haiwan tersebut? Kamu tulis di sini. Nama haiwan, berikan 2 ciri terdapat pada haiwan ini. Okey, apa ciri haiwan ini? Ciri pada anggota dia. Apakah yang ada pada haiwan ni lah. Okey, muka surat 8. Di sini kita ada reban ayam. Ada 4 reban ayam. Lengkapkan jadual di bawah. Warnakan anak ayam mengikut bilangan yang terdapat dalam gambar di atas. Okey, tengok ada 4 reban. Reban siapa? Okey, reban ayam Nisa. Okey, dia suruh kita warnakan bilangan anak ayam. Tengok ada berapa anak ayam di Nisa? Bilang di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, contohkan 10. Kamu warnakan anak dia 10. Lepas tu namakan reban ayam Nisa sini. Nisa. Nisa, reban ayam Nisa. Bawah ni reban ayam Kanang. Kamu bilang anak ayam dia ada, kamu warnakan. Sedang saja.
Okey, dan last sekali muka surat 9, nomborkan urutan bagi langkah penyiasatan yang betul. Okey, ini adalah langkah penyiasatan. Apa yang perlu kita buat sebelum langkah yang pertama untuk buat penyiasatan? Perhatikan sifat fizikal bunga raya, bersihkan, letakkan bunga raya di atas bedulang, lakarkan bunga raya dengan betul dan cermat. Okey, ini ada empat aktiviti yang mana kita buat dulu. Nombor satu yang mana, nombor dua yang mana, nombor tiga yang mana, nombor empat yang mana. Lepas tu dah kamu tulis nombor dalam bulat ni, kamu salin balik dalam ayat yang lengkap dalam kotak di bawah. Nombor satu yang kamu pilih tadi lah. Contohnya kamu pilih mana? Okey. Contohnya kamu pilih letakkan bunga raya di atas dulang. Nombor satu. Tulis nombor satu. Nombor dua kamu pilih perhatikan sifat bunga raya. Okey. Ada empat, tulis empat. Okey. Jadi gua rasa itu saja. Cikgu tak mahu masa yang lama sebab kita menggunakan telefon untuk berkomunikasi, jadi takut mengganggu. Okey, jadi itu saja. Apa-apa pun masalah yang ada yang kamu tak faham, kamu boleh WhatsApp cikgu ataupun call cikgu direct lah. Okey, sekian, terima kasih.